Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita akan meneruskan lagi pelajaran kita dalam topik kawalan hidrolik. Kita teruskan dengan contoh 3 di muka surat 184 buku teks. Baik, di dalam contoh 3 ni dah ada diberikan satu rajah sistem brake hidrolik kenderaan. Baik, di dalam rajah ni ada silinder A, ada silinder B. Silinder A ada omboh A, silinder B ada omboh B, silinder C, tak ada label kan kat sini. Ini silinder C dan omboh C. Dekat tengah-tengah ni ialah cakra brake. Cakra brake ni dia bersambung dengan roda kenderaan. Kemudian akan dicengkam oleh omboh C dan omboh B. Dia tolak, cengkam untuk mengenakan gesiran pada cakra brake untuk mengurangkan kelajuan kenderaan ataupun untuk memberhentikan kenderaan. Baik, kita tengok soalannya di bawah sana. Seorang pemandu kereta telah menekan brake untuk menghentikan kereta. Kereta berkenaan mempunyai sistem brake hidrolik yang mempunyai luas permukaan omboh A sebanyak 10 cm. Ingat, saya dah bagi tahu sebelum ni, kalau dalam sentimeter, tukarkan kepada meter dulu sebelum kita buat pengiraan. Nanti kalau 10 cm dia jadi 0.1 meter kan. Manakala luas permukaan omboh B dan C ialah 5 cm. Omboh B dengan omboh C itu dia punya luas permukaan adalah sama. Semasa menekan brake, tekanan sebanyak 20 Newton per meter persegi dikenakan pada omboh silinder A. Bergerak sebanyak 3 cm. Hitungkan A, jumlah daya yang dihasilkan pada omboh A, B, daya yang terhasil pada omboh B dan C, kerja yang dilakukan untuk menghentikan kenderaan itu jika omboh A bergerak sebanyak 3 cm. Baik, kita tengok contoh. Ada lagi satu, soalannya D. Kuasa yang terhasil jika kenderaan tersebut mengambil masa sebanyak 10 saat untuk berhenti. Baik, kita tengok penyelesaian. Pertama, soalan tadi dia suruh hitungkan jumlah daya yang dihasilkan pada omboh A. Daya ialah F. Daya ialah F. F bersamaan dengan P darab dengan A. Soalannya pada omboh A. Jadi kalau pada omboh A kita letakkan FA sama dengan PA darab dengan A. Macam tu. Dan dah diberi dalam soalan ni tekanan sebanyak 20 Newton meter dikenakan kepada omboh silinder A. Jadi tekanan P masukkan dapat 20 Newton per meter persegi. Luas ialah 0.1 meter persegi. Baik. Dekat sini dalam soalan dia dah bagi AA ialah 0. AA ialah 0.1 meter per segi. AC 0.0
sama dengan A B. 0.0 meter persegi. Jadi kita ambil kat sini. Ambil je luas, tak payah kira dah. Dekat dalam soalan tadi ada sikit salah ni. Bahagian ni kena tukarkan. 10 cm ni salah. Ni yang betulnya pada rajah. Pada rajah. Ini pun sama juga. Ni salah. Ini 0.05 meter persegi. Yang itu mana ada persegi, sentimeter je kan. Baik. Betul kan nanti dekat buku teks. Jadi kita masukkan tadi tekanan ialah 20 Newton per meter persegi. Ni. Kemudian luas A ialah 0.1 meter persegi. 20 darab dengan 0.1 dapat 2 Newton. FA ialah 2 Newton. Sekarang kita tengok pula kerja yang daya yang terhasil pada omboh B dan C. Baik. Kenapa dia bagi PA sama dengan PB sama dengan PC? Ni. Kenapa? P tu ialah tekanan kan. Tekanan dalam satu sistem tertutup, prinsip Pascal kata adalah sama di mana-mana bahagian. Tak kira kat mana pun dalam satu sistem tertutup, syarat dia tertutup. Tekanan adalah sama. Jadi FB sama dengan PA darab dengan A. Jadi dekat situ dapat P 20 Newton per meter persegi. Dia pakai 20 kan? Dia pakai 20. Kenapa dia pakai 20? Dekat dalam soalan dah kata tekanan sebanyak 20 Newton dikenakan pada omboh silinder A. Pada omboh A. Tu sebab dalam jawapan ni dia bagi P sama dengan PA sama dengan PB sama dengan PC. Maknanya PA sama dengan PB sama dengan PC. Jadi nilai tu sama di mana-mana. Masuk je nilai 20 Newton tu. 20 Newton per meter persegi. Tak kisah nak pakai untuk PA ke, nak pakai untuk PB ke, nak pakai untuk PC ke, kita guna 20 Newton per meter persegi. Tapi kita nak cari daya yang terhasil di mana? FB dan FC. Jadi kita kenalah pakai luas B. Kalau kira FB pakai AB. AB sama dengan AC kan, sama besar. Jadi masukkan 0.05 meter persegi. Jadi 20 didarab dengan 0.05 dapat 1 Newton. Sebab FB dengan FC itu sama besar, jadi nilainya adalah sama, iaitu 1 Newton. Baik. C. Kerja W bersamaan dengan F darab dengan D. Ni W A. Sebab dia suruh cari jika omboh A bergerak sebanyak 3 cm, suruh cari kerja pada omboh A. Jadi kita kira daya di A. Daya di
WA sama dengan FA darab dengan D. FA berapa? FA ialah 2 Newton. Tadi dah kira dekat sini. Ya. Soalan macam ni. Kalau A tu salah, B ni pun lebuh. Jadi WA bersamaan dengan FA darab D. Sama dengan 2 Newton darab dengan 0.03 meter. Mana dapat 0.03 meter? Ni salah ni. 0.03 meter. Bukan meter persegi ya. Nanti dekat buku sana awak betulkan. Tak ada meter persegi. Meter je. Sesaran 0.03 meter. Mana ada sesaran 3 meter persegi kan? 0.03 meter ni kita dapat daripada soalan. Ni omboh A bergerak sebanyak 3 cm. 3 cm tu bersamaan dengan 0.03 meter. Jadi 2 darab dengan 0.03 dapat 0.06 Joule ataupun 0.06 Newton meter. Baik, yang seterusnya nak kira kuasa yang terhasil di mana? Kuasa yang terhasil jika kenderaan tersebut mengambil masa sebanyak 10 saat untuk berhenti. Jadi kita dah ada kerja, kita dah ada masa yang diberi 10 saat. Jadi kuasa P besar bersamaan dengan kerja dibahagi dengan masa. Kerja kita dah hitung dekat C tadi. Ini soalan berkait-kait macam ni, bahaya ni. Ya. Kalau salah di A, salahlah di C. Kemudian salah pula di D. Jadi kena hati-hati kalau soalan macam ni. Ya. Jadi P sama dengan W bahagi dengan T. W kerja, T masa. Kerja dapat tadi dah 0.06 bahagi dengan masa yang diberi dalam saat, iaitu 10 saat. Kalau dalam minit kena tukarkan kepada saat. Ya. Ni 10 saat. Jadi dapatlah 0.01 watt ataupun 0.01 joule per saat. Baik, selesai kita contoh 3.